Menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Setia menemani anda, saya Aziz Alam dan ini Pastikan Sahih edisi Khamis 23 Februari 2023. Jangan lupa untuk saksikan secara langsung pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani pada hari Jumaat 24 Februari 2023 melalui saluran TV1 dan juga saluran Berita RTM. Baik, kita mulakan dengan segmen Sahih. Tular di media sosial dakwaan bahawa Setiausaha Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan arahan untuk mengemaskini biodata guru-guru sekolah menengah kebangsaan di seluruh negara. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam satu hantaran di Facebook memaklumkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan secara bertulis atau lisan bagi urusan mengemaskini biodata guru-guru sekolah menengah kebangsaan di seluruh negara seperti mana dakwaan yang tular itu. KPM menasihatkan para guru dan juga kaki tangan sekolah yang menerima surat atau borang kelengkapan biodata guru tahun 2022-2023 diminta agar mengabaikan arahan tersebut dan tidak memberikan sebarang maklumat atau data peribadi seperti yang diminta. Pihak kementerian percaya data peribadi berkenaan akan digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk kepentingan masing-masing. Baik, berikut merupakan penafian berita tular di media sosial oleh agensi yang bertanggungjawab dan melalui kenyataan media Pasukan Respon Pantas PRP Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Baru-baru ini, Kementerian Kewangan Malaysia MOF dalam satu kenyataan menafikan tiada bantuan e-tunai berjumlah RM300 setiap bulan seperti hantaran yang tular di aplikasi TikTok. Dan menurut kenyataan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang tidak benar dengan tujuan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat dan sebaliknya merujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan juga sahih. Baik, Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah menafikan telah mengeluarkan memo bertulis dengan tajuk penutupan sementara sebarang aktiviti pelancongan di perairan timur Sabah. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, MKN menafikan sepenuhnya pernah mengeluarkan arahan sedemikian. MKN Sabah ingin menegaskan bahawa memo tersebut adalah dokumen palsu dan tidak benar sama sekali. Justru orang ramai dinasihatkan agar sentiasa merujuk sumber sahih berkaitan situasi keselamatan di negeri Sabah dan tidak berkongsi berita palsu yang boleh menggugat keselamatan negara melalui mana-mana saluran. Dan seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan membuka kertas siasatan terhadap stesen televisyen swasta Awesome TV susulan laporan kononnya kerajaan merancang mengurangkan bilangan penjawat awam. Jurucakap SKMM memaklumkan Suruhanjaya itu telah mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi Awesome TV untuk mendapatkan penjelasan lanjut dan menurutnya kertas siasatan itu dibuka di bawah Seksyen 206 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas kegagalan mematuhi syarat lesen. Dan ujar beliau lagi, kertas siasatan tersebut akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan lanjut sejurus selesai dilengkapkan. Dan menurut beliau lagi, jika disabit kesalahan, pesalah boleh dihukum di bawah Seksyen 242 iaitu denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil sebelum ini difahamkan bahawa stesen TV tersebut telah melakukan 6 pelanggaran berhubung penerbitan bahan berita yang dilihat tidak mematuhi peraturan dan juga undang-undang. Baik, masih terdapat aduan tentang pihak yang menggunakan lesen perniagaan perkhidmatan wang atau Money Services Business MSB yang palsu untuk menipu pengguna dan sekiranya anda ingin memeriksa kesahihan sesebuah syarikat MSB tersebut mempunyai lesen ataupun tidak, anda boleh lakukan sedemikian dengan merujuk senarai semak syarikat MSB yang diluluskan melalui bnm.gov.my palang existing regularities dan sekiranya nama mereka tidak
senarai, ini bermakna anda sedang berurusan dengan pihak MSB yang tidak mempunyai lesen perniagaan yang sah. Dan untuk maklumat tambahan, pelindungan pengguna di bawah undang-undang yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia ataupun BNM tidak terpakai sekiranya orang ramai memilih untuk berurusan dengan penyedia perkhidmatan kewangan yang tidak sah tersebut. Dan selain itu, orang ramai yang terlibat dalam aktiviti kewangan yang tidak sah juga boleh didakwa di bawah undang-undang kerana bersubahat dengan pengendali aktiviti yang tidak sah berkenaan. Akaun bank anda adalah tanggungjawab anda. Jangan kongsi butiran perbankan atau kad ATM dengan sesiapa pun, termasuk ahli keluarga dan juga rakan anda. Dan jika anda yang meminta untuk menyimpan kad ATM anda, jangan izinkan dan ambil langkah selamat untuk mengelakkan anda menjadi mangsa penipuan kewangan seterusnya. Ayuh kita saksikan video pendek ini untuk keterangan lanjut. Banyak betul orang share kisah scam dalam social media ni. Soalan yang paling sekali orang selalu tanya ialah kenapa susah sangat nak tangkap scammer kalau kita tahu ke mana duit tu pergi? Inilah dia. Scammer tak guna akaun sendiri. Diorang gunakan akaun keldai. Scammer ni dia operasi secara sindiket. Diorang bukan gunakan satu tapi banyak akaun keldai untuk sukarkan proses menjejak mereka. Nak tahu apa tu akaun keldai? Bukan yang ni. Kedai akaun ni ialah individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyelanihi undang-undang. Macam scam ni lah. Scammer ni akan gunakan macam-macam cara untuk memperdayakan mangsa menjadi keldai akaun. Iklan kerja lah, loan murah lah, iklan sewa bank akaun, menyamar jadi kawan lah, semua ada. Tapi tujuan scammer ni tetap sama. Diorang cuba nak akses kepada akaun korang. Jangan ingat jadi keldai akaun ni benda kecil je. Kalau kena tangkap, korang berdepan hukuman penjara 5 tahun atau denda atau dua-dua sekali. Lepas tu, akaun bank korang akan kena sekat dan tak boleh dah buat sebarang transaksi perbankan termasuk terima gaji. Bank juga boleh pilih untuk tutup terus akaun korang dan tak benarkan korang buka akaun bank baru pada masa depan. Bayangkan tak ada bank account, tak ada kad ATM, tak boleh transfer duit online, tak boleh shopping online. Tu paling sedih sekali tu. Jadi ingat, jangan benarkan akaun bank atau kad ATM anda digunakan oleh sesiapa pun. Kalau ada yang meminta maklumat perbankan ke, nombor PIN ke, kata laluan ke, lagilah jangan bagi. Jangan tertipu dengan scammer ya. Ingat, anda lebih bijak. Follow kami di Facebook Amaran Scam, #SoalSekatSebab. Dan dengan itu, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jemaah Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau kemasukan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Saya ini bagus. Ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang. So ini agak efek ekonomikal untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni. Sebab dia satu set balance sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Rangkuman perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia.
dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan sudah semestinya setiap minggu kami akan bawakan kepada anda istimewa iaitu segmen Sudut Pandang. Baik, kita teruskan. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa terdapat berbagai jenis scam atau sindiket yang ada di luar sana. Dan antaranya seperti yang kita sedia maklum atau sering kita dengarkan adalah sindiket Macau scam, phishing scam dan juga ada sindiket love scam. Dan antara lainnya yang popular adalah sindiket penipuan pekerjaan. Dan sesuai untuk hari ini kita bawakan bersama anda adalah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman iaitu Datuk Seri Abdul Jalil Hassan bersama kita hari ini. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan berkongsi sedikit masa bersama kami di Pastikan Sahih untuk kita kupas topik hari ini, sindiket tipu kerja kenapa mudah terjebak. Dan mungkin Datuk kita mulakan dengan ulasan ataupun mungkin penerangan daripada Datuk Sri sendiri. Bagaimana untuk kita faham apakah sebenarnya dengan maksud scam penipuan pekerjaan ini? Alhamdulillah. Terima kasih RTM yang telah menjemput PDRM khasnya Jabatan Siasatan Jenayah berkenaan dengan segmen Sudut Pandang ini, kenapa mudah terjebak dalam sindiket tipu kerja. Jadi untuk makluman para pendengar di luar sana, penipuan tipu kerja ini adalah disebabkan sindiket-sindiket di luar sana cuba mengambil peluang atas kelemahan-kelemahan mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan waktu keadaan ekonomi sekarang. Jadi mereka cuba memancing terutamanya belia-belia kita agar tertarik dengan peluang pekerjaan yang ada baik di dalam negara atau di luar negara. Dalam hal ini ingin saya tegaskan kebanyakan kes-kes yang menipu pekerjaan ini melibatkan mereka-mereka yang berada di luar negara yang terjebak dengan sindiket-sindiket apabila mereka menerima tawaran-tawaran pekerjaan oleh yang dikatakan sindiket-sindiket di luar negara atas kepentingan tawaran gaji yang tinggi dan dibayar dalam mata wang US dan peluang-peluang kemewahan-kemewahan lain yang ditawarkan bukan dalam kontrak. Jadi belia-belia ini khasnya telah menerima tawaran-tawaran tanpa buat pemeriksaan awal dan mereka telah pergi ke negara-negara yang disebutkan dan apabila sampai saja di negara-negara yang dituju, mereka akan dikawal oleh sindiket-sindiket tersebut dan mereka tidak bergerak bebas dan pasport-pasport mereka akan diambil dan dikawal pergerakan dan mereka dipaksa bekerja di dalam kawasan-kawasan atau premis-premis yang lebih untuk membuat panggilan-panggilan ke luar negara untuk menipu mangsa-mangsa mereka. Jadi dalam arti kata lain sebenarnya apa yang ditawarkan kepada mereka ni apa ayat kita sering kali dengar, too good to be true. Ya, kadang-kadang gaji yang ditawarkan itu tak dapat dinafikan menarik perhatian mereka yang disasarkan sebagai mangsa. Betul. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan kepada kami golongan bagaimana yang sering kali menjadi mangsa kepada sindiket-sindiket ini. Adakah mereka mempunyai sasaran tertentu ataupun bagaimana? Ya, golongan-golongan belia yang untuk makluman dalam keadaan ekonomi yang berdesak ini, golongan belia yang paling mudah yang terjebak dan dipengaruhi dalam keadaan sekarang ni apa jua peluang-peluang pekerjaan akan diambil oleh golongan belia tanpa membuat pemeriksaan awal sama ada tawaran tersebut benar atau tidak. Jadi belia-belia ini akan pergi segera yang boleh kerana tawaran-tawaran tersebut semasa di negara ini dengan adanya tiket kapal terbang, dengan adanya visa, dengan adanya orang yang sambut di KLIA untuk pergi ke negara yang dituju akan melihat seperti betul seperti betul. Jadi ini menyebabkan mereka
akan pergi. Kemudian nombor 2, golongan-golongan yang ditipu oleh rakan mereka sendiri. Rakan mereka sendiri ada dalam kes-kes yang kami dah siasat. Rakan mereka sendiri yang menjual kawan-kawan dia untuk kepada sindiket-sindiket yang berada di luar negara. Itu menyedihkan. Dan paling terkini yang kita dapat adalah seorang rakyat Malaysia, dia membawa adik dia sendiri untuk dijual ke sindiket di negara jiran, dan adiknya dibawa ke sempadan negara jiran untuk dijadikan dalam kumpulan menipu orang. Jadi abangnya dapat duit. Jadi sedih. Jadi kita tengok sampai gitu sekali. Jadi di sinilah pihak PDRM ingin menasihatkan, apa pun juga peluang-peluang pekerjaan, baik di luar negara ke walhema di dalam negara, gunakan kena betul-betul saluran untuk melihat kesahihannya. Kesahihannya sama ada tawaran kerja tersebut betul-betul wujud atau tidak. Saluran-saluran yang boleh kita rujuk, Kementerian Luar, kita boleh rujuk pada Jabatan Tenaga Kerja, dan berbagai-bagai lagi yang kita boleh rujuk. Sebab kalau dah sampai ke negara tersebut, sukar boleh diselamatkan, tetapi sukar dan mengambil masa. Jadi dalam arti kata lain juga kita dapat lihat bahawa sebenarnya segalanya telah disediakan. Pasport, visa, semuanya. Jadi apa yang memungkinkan bahawa itu tidak benar? Semuanya sudah disiapkan, kita hanya perlu bawa badan saja kata orang. Betul. Sampai di sana baru mereka sedar bahawa ini semuanya tidak betul. Ada yang katanya kerja di Singapura tetapi dibawa ke Bangkok. Jadi itu pun kita dapat lihat contoh-contoh yang berlaku baru-baru ini. Betul. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh terangkan antara modus operandi yang digunakan. Kita tahu bahawa ada dibikan melalui SMS yang kita sering dapat. Anda isi link ini dan anda boleh bekerja secara sambilan sebagai maid dan sebagainya. Kerja-kerja mudah, data entry dan sebagainya. Jadi cara lain yang mungkin orang ramai perlu tahu, bahawa mereka perlu berhati-hati. Apa yang mereka perlu peka tentang cara yang digunakan selalunya oleh skamer ini untuk menjerat mereka untuk memohon pekerjaan dengan mereka ini? Jadi untuk makluman para pendengar di luar sana, kita kena lihat bahawa negara kita ni makmur. Kita kena lihat negara kita makmur. Kenapa ada pula orang menawarkan kerja di negara yang rakyat negara tersebut datang ke Malaysia? Di situ dah ada satu tanda soal yang besar. Besar sekali tanda soal. Kalau negara jiran tu tak makmur, dia datang ke Malaysia. Kenapa kita yang negara makmur, rakyat negara makmur ni nak ke negara jiran tersebut? Jadi tanda tanya tu besar. Jadi orang cakap kena bukan fikir dua kali, berbanyak-banyak kali. Sebab modus operandi yang digunakan oleh sindiket-sindiket ni amat licik. Dia menawarkan berbagai-bagai cara untuk menarik perhatian. Contoh paling senang, dia akan gunakan tawaran gaji dibayar dalam US money. $3,000 sebulan. Lebih kurang kalau kita kali 4, dah $12,000. Tanpa pengalaman, tanpa kelulusan, aku akan dapat gaji $12,000 Malaysia. Pergi negara jiran yang tak berapa makmur. Jadi di situ kita dah tahu. Sebab apabila saya pergi membuat siasatan, berpeluang membuat siasatan di negara, contoh di Kampuchia bulan lepas dan minggu lepas di Thailand, Bangkok, pihak berkuasa di kedua-dua negara tersebut pun hairan. Kenapa orang Malaysia nak pergi negara mereka yang negara Malaysia lagi makmur. Jadi pada saya, belia-belia khasnya yang sedang mencari peluang pekerjaan, hati-hati. Hati-hati sebab tak ada satu syarikat pun yang berani memberi gaji yang besar, $3,000 tanpa pengalaman kerja, tanpa kelulusan, baik dia kasih rakyat negara tersebut. Dia sebenarnya berbalik kepada kita, rational thinking itu sendiri. Kalau macam seperti Datuk Seri katakan, kenapa dia nak berikan kepada rakyat kita, sedangkan rakyat mereka mungkin lebih memerlukan. Jadi Datuk, kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini di segmen Sudut Pandang. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula
di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu. Dan kini kembali dalam segmen Sudut Pandang, dan untuk mengakhiri segmen Sudut Pandang dan juga pastikan sahih untuk hari ini, mungkin Datuk Seri boleh beri sikit rumusan ataupun kesimpulan dan juga mungkin sedikit nasihat kepada para penonton di seluruh sana supaya jangan mudah tertipu dengan tawaran tipu pekerjaan ini. Alhamdulillah, buat masa ini untuk para pendengar di luar sana, PDRM merupakan salah satu agensi dalam jawatan kuasa khas yang diterajui oleh Kementerian Luar dalam menangani job scam ini. Jadi kesahihan untuk kita maklumkan di sini bahawa jawatan kuasa khas ini bertungkus lumus bersama dengan NGO yang di luar sana. Saya ingin memberitahu bahawa kebanyakan NGO ini memang banyak membantu kami dari sudut melaporkan maklumat mangsa-mangsa yang berada selain pada keluarga mangsa. Jadi di sini selain pada jawatan kuasa khas ini, kami bekerjasama dengan Interpol, ASEAN Napol yang berpusat di Kuala Lumpur dan agensi-agensi penguatkuasa lain dalam melibat uruskan dengan negara-negara khasnya negara-negara ASEAN, mengatasi sindiket-sindiket, menjalankan siasatan komprehensif, meningkatkan kesedaran awam dan tahap kefahaman, serta libat urus dengan masyarakat mendani dan kerjasama menyelaraskan semua kementerian agensi kerajaan yang relevan dalam mengenani masalah ini. Datuk, nampaknya masa kita pun sudah pun tamat, tanpa dapat kita sangka-sangka begitu singkat masa yang diberikan untuk kita bincangkan isu yang begitu serius ini. Dan pastikan sahih berakhir di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada jam dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum, saya Azizan Alam. Salam Malaysia Madani.